Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi di Jom Bijak Matematik bersama dengan Cikgu Rauf, dibawakan khas oleh TV Sufi Kids, tvsufi.com, #kebahagiaan universal. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah untuk sekali lagi bersiaran bersama dengan tvsufi.com untuk kita mempelajari ilmu Allah SWT, iaitu ilmu matematik. Okey, seperti biasa, sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama hadiahkan Ummul Quran kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, tabi'in, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan ilmu yang kita nak dapat pada hari ini, ilmu yang kita nak belajar pada hari ini, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Dalam episod yang sebelum ni, kita menyentuh sekali lalu saja. Sekali lalu saja. Sekali lalu tu apa? Sekali lalu tu sikit-sikit saja tajuk di dalam masa dan waktu. Kerana apa? Kerana memang kita sendiri pun berhadapan dengan kekangan masa dan waktu siaran kita. Jadinya untuk yang hari ini kita akan mengenal pasti hubungan antara unit masa. Tengoklah sekadar mana yang kita sempat, sekadar mana yang kita mampu pada hari ini. Sebab untuk tajuk masa dan waktu ini sangat luas. Sangat luas. Dia cikgu tak sempat lagi kita nak sentuh. Episod yang sebelum ni cikgu sentuh tentang mengenal pasti atau menghitung tempoh masa. Tapi ada juga kita tak sempat lagi buat tambah masa, tolak masa, kemudian mengetahui zon waktu dunia. Apa benda tu? Misalnya kita kat Malaysia sekarang ni pukul 11 pagi. Pukul berapa pula mereka yang berada di China? Mereka dah berbeza zon masanya. Itu pun satu bahagian juga yang penting dan perlu untuk kita pelajari dan kita kongsikan. Tapi tak apalah, sekarang ni kita sentuh yang ni dululah. Baik, hubungan antara unit masa. Masa kita tahu ada banyak yang telah dipecah-pecahkan. Kita ada saat, kita ada minit, kita ada jam, kita ada hari, kita ada minggu, kita ada bulan, kita ada tahun. Kita ada apa lagi? Kita ada dekad, kita ada abad, kita ada alaf. Apa benda alaf? Ada. Kan kita belajar kan? Kita angkat-angkat traffic light tu pembelajaran abad ke-21. Abad kan? Itu abad. Abad ni alaf. Alaf pun ada juga. Baik. Jadi sekarang kita nak tahu apa hubungan ni. Baik. 1 minit, seperti yang cikgu dah kongsikan pada sebelum ini, 1 minit sebenarnya bersamaan dengan 60 saat. Kalau jarum jam yang kita pakai yang setiap bergerak tu, kalau lah dia bergerak sehingga 60 saat, barulah mencapai 1 minit masanya. Boleh. Baik, alhamdulillah kalau boleh. Baik, kemudian jam kita tu tadi boleh berpusing-pusing, jam minit tu, jarum minit berpusing-pusing sebanyak 60. Daripada nombor 12 pusing, bertemu kembali kepada nombor 12. Bertemu kembali pada nombor 12. Jadi itu maksudnya dah jadi 60 minit. 60 minit bersamaan dengan 1 jam. 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Kemudian jam tu tadi berpusing, bergerak dalam satu hari ada 24 jam.
satu hari ada 24 jam. Tengok dekat 7-Eleven, tengok dekat KK Mart kan, kedai-kedai yang buka 24 jam. Maksudnya tak tutup dah kedai tu. Okey. Kemudian kita ada satu hari lepas hari tadi, kalau hari itu ada sehingga 7 kali. 7 hari lah maknanya. Apa dia? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kalau kita bermula Ahad, kita mula kenapa sekolah hari Isnin? Isnin kan kalau belajar bahasa Arab Isnain. Wahid, Ahad. Nombor 1 lah. Kira dari Ahad. Wahid, Isnani, Salasa. Itulah. Wahid, Ahad, Isnani, 2 Isnin, Selasa. Patutnya hari yang ketiga, tapi kita kira hari persekolahan kita mula dengan Isnin pula. Terbalik. Kenapa jadi macam tu? Wallahualam. Tanyalah cikgu awak nanti. Cikgu ada jawapan, tapi awak tanyalah. Okey, 7 hari. 7 hari kan. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Itu 7 hari tu dah jadi 1 minggu. Okey, 1 minggu. Okey, kemudian daripada minggu tu, biasanya 4 ataupun 5 minggu, itu bergantung kepada tempoh hari setahun. So setahun ada 365 hari, itu sebenarnya 364 tu. Ada kiraan dia lah. Okey, tapi cikgu beri tumpuan yang ni dululah. Okey, kemudian ada ya 1 bulan. 1 bulan ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ada juga yang 29 hari. Itu tahun lompat, ada yang 28. Okey, itu tak sentuh yang sini. Sekarang ni nak sentuh yang untuk hubungan unit masa dulu. Okey, sekarang 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Itu Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan juga Disember. Okey. Okey, 1 tahun 12 bulan. Kemudian daripada tahun itu kita ada 1 dekad dipanggil. 1 dekad iaitu 10 tahun. 1 dekad 10 tahun. Siapa yang dah tahun 4, sebenarnya dia dah lebih 1 dekad lah umur dia, sebab dah 10 tahun. Okey, kemudian daripada dekad kita ada abad. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okey, 1 abad 100 tahun. Okey, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Dan kita ada 1 alaf. 1 alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Kan tahun ni sekarang tahun 2021 kan. Tahun 2021. Maksudnya dah berapa alaf dah tu? Dah 2021, 2 alaf lah. Okey. Boleh tu faham yang ingat yang ni je dulu. Ingat yang cikgu tunjuk yang ni dulu. Okey. Macam mana nak tukar dia, sabar. Okey, cuma sekarang ni yang awak perlu ingat yang ni. 1 minit 60 saat. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 minit. 1 minggu 7 hari. 1 tahun 12 bulan. 1 dekad 10 tahun. 1 abad 100 tahun. 1 alaf 1000 tahun. Ingat ini dulu. Okey, boleh boleh tak boleh? Kena boleh juga. 1 minit 60 saat. 1 jam 60 minit. Ingat itu. 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 tahun 12 bulan. 1 dekad 10 tahun. 1 abad 100 tahun. 1 alaf 1000 tahun. Boleh? Kena ingat yang ini sebab nanti akan memberi kesan kepada awak untuk pertukaran unit yang seterusnya. Sebab tu cikgu nak ulang 2 kali 3 kali supaya awak ni install maklumat yang cikgu bagi ni di dalam kepala kita. Boleh? Mengulang-ulang ilmu tu, mengulang-ulang percakapan tu pun sunnah juga. Rasulullah pun buat begitu untuk sahabat memahami apa yang baginda ingin sampaikan. Cikgu pun ulang-ulang percakapan ini supaya awak faham, ingat apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, dah. Okey, bagus. Sudah hebat dia. Ada orang salin. Hebat. Okey, baik. Okey, barulah kita pergi kepada menukar
tukar unit masa ni tadi. Bagaimana kita nak tukar unit masa dia? Sebab tu tadi cikgu suruh ingat. Okey. Baik, kita tengok di sini. Okey. Daripada saat, sekiranya kita diberi saat. Kejap lagi cikgu bagi tu contoh situasi dia bagaimana nak tukar dia. Sekarang ni cikgu beri dulu maklumat tu. Okey. Faham dulu. Faham terlebih dahulu, dengar, fokus, beri tumpuan. Tarik nafas. Lepas. Okey, bagus dapat bagi tumpuan dengan cikgu. Okey. Baik. Okey, bagaimana dia? Okey, kita nak menukar daripada saat pergi ke minit. Apa yang kita lakukan ialah kita bahagi dengan 60. Okey. Okey, daripada minit nak tukar kepada saat, kita darab 60. Okey. Kenapa bahagi 60? Kenapa darab 60? Sebabnya 1 minit, tu cikgu suruh ingat yang ni tadi ni. 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi kalau kita nak tukar dia, contohnya 2 minit, 1 minit 60 saat. Jadi 2 minit. Jadi maksudnya kita nak tukar 2 minit nak tukar kepada saat. Daripada sini nak pergi sini, 2 minit nak tukar pada saat. Jadi 2 darab 60. 2 darab 60 dapat 120. Jadi maksudnya 2 minit sama dengan 120 saat. Itu maksudnya darab 60. Okey. Tak apa, kejap lagi cikgu akan bagi contoh. Kita akan cuba buat. Sekarang ni nak bagi maklumat yang ini dulu. Okey, kemudian begitu juga minit dan juga jam tadi. Sebabnya 1 jam sama dengan apa tadi? 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kalau kita ada 120 minit, kita nak tahu berapa jam sebenarnya. Cikgu kata, okey, buat kerja, okey, peperiksaan kita selama 120 minit. Apa benda 120 minit tu berapa lama, berapa jam dia? Itu kita kena bahagi dengan 60. Sama juga. Kenapa sama dengan saat dengan minit? Memang macam itulah. Jadi sama 1 minit 60 saat, 1 jam 60 minit. Okey, jadi kita bahagi dengan 60. Untuk kita tukar tu kita darab dengan 60. Jadi kalau untuk hari kepada jam, nak tukar hari kepada jam, kita darab dengan 24. Kenapa? Sebab 1 hari 24 jam. Okey, 1 hari ada 24 jam. Jadi kita tukarlah. Jadi kalau 2 hari, darablah 24. Kalau 2 hari, 2 hari maksud 2 darab 24, dapatlah pada jam 48 jam. Boleh gitu. Okey. Okey, nak tahu yang ni je dulu ni, nak tahu operasi ni dulu bagaimana nak buat ni. Karang baru kita buat, nanti kita buat. Okey, sabar sekejap. Kemudian bulan dan juga tahun. Itu juga. Tu cikgu suruh ingat tadi tu. 1 tahun kita ada 12 bulan. Okey, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kalau kita nak tahu untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun maksud kita nak tahu 3 tahun ada berapa bulan. Jadi 3 darab dengan 12. Kita dapatlah 36 bulan. Oh, maksudnya 36 bulan tu ada 3 tahun. Bersamaan dengan 3 tahun. Okey, itu. Jadi hari dengan minggu pun sama. Kerana 1 minggu kita ada 7 hari. Jadi kalau 3 minggu, darablah 3 darab dengan 7. Sebab ini dia suruh darab. Kalau dia bagi kita 49 hari. Macam mana nak tahu tu? Nak tahu berapa minggu? 49 hari. Di 49 bahagi dengan 7, dapatlah 7 minggu. Begitu. Okey? Boleh nak tahu ni je dulu ni. Nak dapatkan awak faham yang ini saja dulu. Okey, memang cikgu tak tunjuk lagi yang ni. Cikgu nak awak faham yang ini terlebih dahulu. Okey. Boleh okey, faham yang ini. Okey, dah faham yang ini. Okey. Okey. Yang ini untuk abad dan tahun, dekad dan juga tahun. Sebenarnya
sebenarnya cikgu menggunakan kaedah jari untuk kita tukar. Siapa yang pernah menonton episod sebelum ini untuk pertukaran unit, mungkin sedikit sebanyak dia dah tahu dah kaedah jari ni bagaimana. Okey, untuk abad dengan tahun ni guna kaedah jari ini untuk menukar unit ni. Ini kita terus praktikal. Sebab yang tadi tu cikgu tunjuk sekali lalu saja, sebenarnya awak pun dah belajar dari sekolah. Cikgu nak tunjuk ini, kita dah praktikal sikit. Okey, kita ada masa lagi, kita praktikal sikit yang ini. Ini contohnya 2 abad. Kita dah tahu dah tadi 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi kalau menggunakan kaedah jari ni, apa yang cikgu lakukan ialah kita pisahkan dia, buat garis sempadan dia. Yang ini untuk abad. Dia dah pandai dah, ada yang dah pandai dah. Yang ini untuk tahun. Okey. Jadi kita masuk saja 2 abad ni pada rumah 2. Okay, 2 jari tak ada nombor, kita letak sifar. Kemudian kita singkirkan sempadan ni. Kita singkirkan sempadan ni. Jadi kita akan dapat di situ 2 sifar tahun. Okey, kita dapatlah 2 abad bersamaan dengan 200 tahun. Okey, begitu juga kalau bentuk soalan seperti di bawah ini. 1.5 kita buat sempadan dulu, letak perpuluhan dia. Jadi 1.5. Yang jari yang terakhir ini tidak ada nombor. Apa yang kita lakukan ialah kita letak sifar, tambah sifar. Kemudian dia nak jawapan dalam tahun, kita singkirkan. Kita akan dapat 1.5 abad bersamaan dengan 150 tahun. Gitu. Okey. Boleh ya? Okey, samalah yang kalau di sini. Yang ni 3 abad tahun ni sama saja ni. Sebenarnya kita boleh kaitkan dah bila awak dah pandai faham yang 2 cara yang cikgu tunjuk ni tadi. Sebenarnya awak boleh kaitkan dah dengan kat atas ni. Kalau 2 abad sama dengan 200 tahun, di 3 abad tentulah 300 tahun. Ni. Okey, dia awak juga boleh kaitkan juga yang ini. 250 tahun. Tahun dekat 2 jari sini. Ini abad. Okey, jadi ini kita letak sikit perpuluhan lah bila dia nak dalam abad. Jadi 250 sifar 5 2. Jadi mesti ada titik 2.5 abad. Gitu. Kan? Sama cara dengan pertukaran unit yang sebelum ni cikgu kongsikan. Yang ini kita aplikasikan bagi tajuk masa dan waktu. Tapi cikgu kata sebenarnya matematik ini mudah. Awak dah pernah belajar dah. Cuma bagaimana awak nak pindahkan maklumat tersebut, awak nak aplikasikan maklumat yang kita telah belajar tu dalam bentuk-bentuk sebegini. Menterjemahkan dia. Aplikasi. Okey. Ini macam ni. 400 tahun. Kita dah tahu dah 300 tahun. Kita boleh kaitkan perkaitan. Okey, kita boleh perkaitkan. Gunakan otak kita yang telah berkarat ni, yang kita tak guna lama ni. Gunakan kenaikan asal sikit, kita kaitkan. 300 tahun. Tak payah dah lah kita nak tukar-tukar tengok jari ke apa, dah tahu dah. 3 abad tadi 300 tahun. Jadi kalau 400 tahun tentulah bersamaan dengan 3 abad begitu. Okey. Boleh boleh, insya-Allah boleh. Jadi kalau yang macam ni pun samalah 125 tahun. Kita kaitkan dengan bentuk yang di atas ni. Jadi kalau 250 jadi 2.5. Jadi kalau 125 tahun, dia akan jadi 1.25 abad lah. Begitu. Okey. Okey, boleh. Baik, alhamdulillah. Kalau boleh yang itu, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi untuk dekad, mana? Okey. Cikgu tak masukkan di sini. Okey, tak apa. Okey, untuk dekad begitu juga. Dekad, 1 dekad kita ada 10 tahun. Okey, tak apa. Cikgu tunjuk di sini terus. Mari kita terus contoh penting di sinilah. Okey. Bagaimana pula untuk dekad? Okey, untuk dekad katakan kita ada 3 dekad. Okey, 3 dekad. Bagaimana kita nak tukar dia pula? Nak tukar unit dia. Tadi kita dah, cikgu dah tunjuk gambar aja tadi. Okey,
Okey, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Okey. Sepatutnya kita dah boleh buat perkaitan dah di sini ya. Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Untuk kita highlight tu. Highlight dia kecil pula. Mana nak besarkan highlight dia ni. Ya. Okey. Okey. Dia besarlah sikit. Okey, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Okey. Kalau kita mempunyai akal yang normal, yang hebat, kita tahu dah 1 10. Jadi kalau 2 20. Kalau 3 tentulah 3 dekad ini kita akan dapat. Dia pergi ni pula. Jadi highlight pula. Okey. Tentulah kita akan dapat 3 dekad bersamaan dengan 30 tahun. Okay. Tak boleh nak kaitkan juga. Okay, kalau tak boleh nak kaitkan juga, kita boleh gunakan aktiviti conteng-conteng. Kita guna tapak tangan. Okey. Ni gunalah tapak tangan ni tadi. Okey. Jadi satu dekad sama dengan 10 tahun, kita guna tapak tangan macam ni. 4 dekad contohnya. Okey. 4 dekad. Jadi kita gunakan tapak tangan kita. Guna 2 jari. Dia 2 jari. Okey, peace. Okey. Jadi yang di sebelah sini dekad. Tadi kita tengok abad dengan tahun ya. Yang ini dekad dengan tahun. Ini kita menggunakan kaedah jari ni. Cikgu kongsikan dengan awak. Okey. Okey, dekad dengan tahun. Jadi kita buat pemisah dia di tengah-tengah sini. Okey. Buat pemisah dia di tengah-tengah sini. Okey, 4 dekad. Jadi bila 4 dekad, ni kita masukkan dekat sini 4 dekad. Gitu. Okey, pada tahun tak ada nombor. Bila tak ada nombor, kita letak saja sifar di sini. Okey, kemudian nak keluarkan jawapan, nyatakan jawapan dalam tahun. Jadi nyatakan jawapan dalam tahun. Kita singkirkan pemisah ni tadi ni. Warna merah ni tadi ni kita singkirkan. Jadi yang ada di sini ialah kita ada 4 dan juga sifar dalam jari tu. Jadi maksudnya 4 dekad bersamaan dengan 40 tahun. Okey? Boleh? Boleh, insya-Allah boleh. Okey. Jadi cara jari tadi sama juga untuk dekad dan tahun kita boleh gunakan. Kemudian untuk abad dan tahun. Kemudian untuk tadi cikgu dah tunjuk juga dengan awak untuk menukar hari daripada hari kepada jam, kemudian minggu kepada hari, kemudian kita ada bulan kepada tahun. Okey, yang itu melibatkan darab dan juga bahagi. Okey, untuk mereka yang tak dapat ni, nanti saksikan sekali lagi ulangannya. Awak boleh tengok ulangan di facebook.tvsufi.com supaya kita boleh faham, kita boleh jelas. Dan memang cikgu tak dapat terangkan dalam masa yang singkat ini begitu banyak tajuk untuk masa dan waktu. Cuma cikgu harap sedikit sentuhan yang kita dah kongsikan tu awak boleh faham dan boleh membantu awak lah menyelesaikan masalah di dalam matematik bagi tajuk masa dan waktu. Sebab selepas ini kita akan disentuh kepada tajuk yang lain pula, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton bersama dengan TV Sufi. TV Sufi Educates, segmen untuk kita fahami bijak matematik bersama dengan Cikgu Rauf. Jangan lupa menonton pada episod yang akan datang. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat manfaat terhadap ilmu yang dikongsikan, insya-Allah. Dan manfaat ke? Alhamdulillah kalau dapat. Yang tak dapat tu berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang waktu kita sangat singkat. Okey, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian sahaja daripada cikgu.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.